Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bila sebut nasihat tadi rasa macam satu level dengan Mahathir ataupun apa nama? Ialah penasihat Datuk Seri Anwar Ibrahim Tapi penasihat yang orang tak dengar kata tu dia marah lah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ada satu ungkapan dalam bahasa Inggeris, proverb. Disebut Jack of all trade, master of none. Tahu semua benda tapi tidak ada kepakaran apa-apa, tahu sikit. Saya pernah tulis satu artikel. Saya kata sepatutnya Muslim berdasarkan pemerhatian terhadap biografi tokoh-tokoh ilmuwan Islam sepanjang zaman 1400 tahun sudah, paling tidak seorang ilmuwan itu dia ada satu bidang yang dia cerlang. Cerlang dengan cemerlang apa beza? Lebih kurang bahasa lama sikit, cerlang. Jadi saya tulis artikel tersebut dengan sewajarnya kita sebagai Muslim, kita ada satu bidang yang kita very into it, yang kita pakar dalam bidang tersebut, dan itulah sistemnya ada master dan PhD. Supaya dalam lingkungan itu, kalau saya sendiri dalam bidang penerbitan, penulisan dakwah dan sebagainya, hatta saya pernah berucap depan Mufti Johor pun, saya kata kalau Tuan Mufti nak saya punya fatwa pun saya boleh bagi. Sebab bidang itu memang bidang, kalau kita nak kelentong pun kita berani nak kelentong. Jangan buatlah. Maksudnya begitu. Baik. Tapi setelah beberapa lama, bila berjumpa dengan ramai guru-guru dan berbincang dan sebagainya, rupanya dalam Islam ni, dan tokoh-tokoh ilmuwan Islam dahulu, dia bukan Jack of all trade, master of one saja, tapi dia sebenarnya Jack of all trade, master of many. Kalau kita betul-betul telusuri biografi perjalanan rehlah ilmu para ilmuwan Islam dari abad awal Islam hinggalah ke mutakhir ini, mereka very dynamic dalam keilmuan. Jadi Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas, ada orang senyum sumbing menyebut ta'rif ilmu itu ketibaan makna kepada diri dan diri kepada makna. Apa benda pula ni? Itu ta'rifan beliau. Dan beliau menjelaskan permasalahan umat Islam mutakhir ini, yang dari abad terbaru selepas era sekularisme dan sebagainya, adalah persoalan daripada dalam dan luar. Itu kita pun tahu kan. Tapi bila ahli falsafah bercakap, ada reason dia. Jadi dan beliau menjelaskan punca permasalahan the loss of adab, disebut begitu. Dan the loss of adab itu berpunca daripada kekeliruan terhadap ilmu. Mutakhir ini kekeliruan terhadap ilmu, bagaimana ilmu dan keilmuan itu tidak menjadi suatu yang penting kepada masyarakat pada hari ini, khususnya umat Islam. Jadi ringkasnya saya nak katakan, banyak perkara kita boleh setuju dengan beliau yang sangat hebat itu, tapi banyak perkara juga yang kita kena tak boleh terima, itu biasa dalam wacana ilmu. Namun saya ingin rincikan lagi. Bila dia sebut tentang ilmu itu, kekeliruan terhadap ilmu adalah punca masalah umat Islam, sebenarnya ada kena rinci lagi, dan saya rincikan lagi. Persoalan yang sebenarnya adalah bila kita balik kepada qala Allah Ta'ala dalam surah yang pertama, pada ayat yang pertama, pada kalimah yang pertama. Kuncinya di situ. Apa dia? Jawablah tanya. Apa dia? Kalimah yang pertama dalam surah yang pertama, pada ayat yang pertama, apa dia? Bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi disitulah titik duduknya yang bila saudara Sa'diyah, founder kepada Jejak Tarbiyah, Ustaz Mu'min dan Ustaz Umar Mukhtar, mengajak saya bersama mereka sebagai penasihat. Saya rasa macam Mahathir betul. Jadi saya jelaskan perkara tersebut sebelum berbincang perkara-perkara yang besar. Akhirnya masyarakat, islah dalam masyarakat akan berubah, tak lain tak bukan bila masyarakat dan di barat sana yang mereka boleh mencapai apa yang mereka capai setelah budaya membaca menjadi sebati dengan mereka. Bahkan saya sebut, kalau kita tengok cerita-cerita barat, di dalam filem-filem tentang pembunuh bersiri pun, di rumah mereka ada maktabah peribadi mereka sendiri. Itu perjuangan yang sangat jelas
iaitu nak merakyat ataupun membukukan manusia itu. At least membaca. Bayangkan kita hidup di zaman kecil dulu tanpa buku-buku yang bagus. Ustaz Syizal akan jadi macam Ustaz Syizal hari ini. Saya tidak akan menjadi saya yang hari ini. Dan siapa-siapa yang suka buku daripada kecil. Dan di sini saya ingin nyatakan buku ini benar-benar memberikan satu nafas, satu kefahaman. Leaving Microsoft to Change the World oleh John Wood. Inilah buku yang saya paksa ketiga orang founder Jejak Tarbiyah untuk baca, Hadam, untuk perjuangan seterusnya yang kami akan fokuskan, iaitu membina sebanyak mungkin perpustakaan di sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah terpilih, khususnya di luar bandar. Mereka tidak ada buku. Bayangkan waktu muda dan anak-anak tanpa buku-buku yang bagus dan indah. Itu suatu kehidupan yang mengerikan barangkali untuk orang yang tahu tentang buku. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana hadir pada hari ini. InsyaAllah kita akan terus berwacana dengan Ustaz Syizal, yang akhirnya tidak lain tidak bukan untuk melahirkan seramai mungkin pencinta ilmu. Jack of all trade, master of many, instead of paling tidak master of one. Bidang sejarah, bidang apa sekalipun yang tuan-tuan ada hari ini, tapi mengetahui pembacaan yang luas tentang ilmu-ilmu yang pelbagai itu, akhirnya akan membawa kita kepada satu tahap yang kita tidak tengoklah di media-media pada hari ini, khususnya oleh politikus dan sebagainya itu. Jadi sekian saja, terima kasih banyak-banyak Ustaz Syizal atas terus-menerus mentarbiyah kami secara khusus dan secara awam, dan juga Jejak Tarbiyah. Saya harapkan akan terus ada program yang lebih rencam, dan sokongan dan dukungan tuan-tuan terhadap program-program begini untuk melahirkan lebih ramai Ustaz Syizal dan tokoh-tokoh yang lain, itu sangat penting. Jadi jazakumullah khairan jazak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz Syizal, sebenarnya sepanjang sesi kedua saya duduk dengar ni, saya rasa macam duduk piket TC lah. Bila 10 nak kena hantar kan? Okay, proposal. Baik, ada kulihan untuk program wacana yang slot kedua ini, kita dibentangkan dengan beberapa persoalan yang sebenarnya berlaku di dalam masyarakat kita. Antara contohnya yang tak habis-habis, wallahu a'lam bila nabi, isu Wahabi, okey, isu Abdul Wahab, isu ziarah kubur, isu boleh beri tak atas kubur, isu hulur duit kan, macam-macam yang mana kita tidak tumpukan kepada perkara-perkara yang lebih penting. Hatta dalam bab manuskrip yang asal pun kita berdoa mudah-mudahan Dr. Saifuddin daripada Jordan dia masih menunggu manuskrip yang asal berkenaan dengan tulisan Ibnu Hajar. Okey, dalam bab akidah. Mudah-mudahan kita dapatlah, sebab sebelum ni dia datang Malaysia, dia dah terangkan. Okey, baik, untuk slot yang seterusnya kita akan bukakan kepada 2-3 soalan. La indaka inda soal. Ya ta'ala Allah. Law indakum as-su'al, su'al al-awwal atau su'al al-thani. Ya Allah, ta'ala ilahina, Allahu akbar. Ada tak soalan? Kalau tak ada soalan, kalau tak soalan boleh bergerak. Baik Haki, ada soalan? Apa? Lelaki, ada soalan? Tak ada. Okey, maknanya isu habis-habis lah. Okey. Okey, wanita. Isu keizinan isteri kepada suami untuk pergi ke Turki tak ada kan? Okey. Okey, baik. Okey, kalau kata tak ada soalan, kalau boleh ada soalan tau. Okey, kalau boleh ada soalan. Tak ada, sekarang ni bagi lagi. Okey, segmen yang ketiga. Sebab segmen ketiga kita akan buka setengah jam ke sejam kalau boleh. Soalan jawab. Nak bagi soalan apa pun bagilah. Okey, jangan soal peribadi sudah. Okey. Okey, baik. Untuk slot yang seterusnya, saya tak ambil masa yang lama, cuma kita nak announcementkan bahawasanya sebelum ini Jejak Tarbiyah membuka pertandingan
menulis orang kata tulisan berkenaan dengan pemuda dan islah, pemuda dan perubahan, yang mana kita mendapat sambutan dan kita telah memilih, kita telah melihat dan kita akhirnya memilih pemenang-pemenangnya, dan pemenangnya ada di sini sebenarnya. Okey, baik. Kita umumkan pemenang dulu, dan selepas itu kita akan lancarkan buku Anda Jejak Tarbiyah. Okey, pemenang peringkat ketiga, bismillah. Pemenang tempat ketiga, Cik Wan Nazira Cik No. Hadir wala mush hadir? Oh, tak hadir. Boleh hantarkan wakil. Baik. Okey, wakil daripada Cik Wan Nazira Cik No. Okey, tahniah, sampaikan tahniah saya. Terima kasih. Tempat kedua dalam pertandingan penulisan pemuda dan islah, kita melihat tempat kedua jatuh kepada Cik Zahara Fajarnina. Itu bertajuk Purnama Alam. Tahniah. Okey, tahniah ya. Dan akhirnya tempat pertama bagi pertandingan menulis berkenaan pemuda dan islah jatuh kepada Encik Muhammad Ghazali Muhammad Ros, dari insan kecil ke pemuda penuh budi. Tahniah. Okey, terima kasih, tahniah. Terima kasih kepada Ustaz Azrizal sudi menyatakan hadiah. Dan seterusnya kita nak buat simbolik pun simbolik lah sikit kan. Sebenarnya hasil daripada tulisan-tulisan tu kita gabungkan, kita buat buku dan kita publishkan. Dan sekarang kita akan, orang kata nak minta apa-apa lagi isu pula kan. Kita minta Ustaz Azrizal yang banyak memberi nasihat kepada kami untuk kita meresmikan pelancaran buku. Foto kat mana? Okey, silakan. Di sini. Oh, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okey, dia tu. Ayo, terima kasih. Dan bermula daripada saat ini kita membuka jualan buku tersebut di luar pada bus di depan. Kita beli apa yang baik, kita beli. Jangan lihat tu saja. Ada banyak lagi bus, kita beli semua. Okey, sebab kriteria orang Melayu kita kurang baca. Betul Ustaz? Boleh lah. Kurang baca dan kita cubalah. Okey, dengan harga RM13 untuk buku yang ini pada hari ini sahaja. Okey, hanya ada 150 buah. Sekian, kita berehat dahulu. Mau rehat? Sejuk. Sejuk. Cik pun sejuk juga. Okey, kita akan berehat. Seterusnya makan pada pukul. Ya. Oh, dapat. Baik, sebelum tu minta maaf, kita akan menjemput Ustaz Azrizal untuk memberi sepatah dua kata berkenaan dengan pelancaran buku dan orang kata galakan membaca lah. Boleh. Cakap boleh je ya. InsyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Jejak Tarbiyah dahulu. Saya kira program pemikiran Hamka yang dianjurkan beberapa bulan yang lepas telah secara signifikan menimbulkan minat masyarakat kepada Hamka, dan ia dapat dilihat dengan sangat ketara di halaman sosial, media sosial. Karya-karyanya dicari, dibaca semula, dan saya difahamkan pihak Jejak Tarbiyah juga bertungkul lumus membekalkan karya-karya seperti falsafah hidup dan lain-lain, dan ini adalah satu perkembangan yang sangat baik. Tetapi mengagumi Hamka sahaja tidak cukup. Ia adalah permulaan yang baik, tapi tak cukup.
kita juga kena lebih memberi perhatian tentang bagaimanakah Hamka menjadi Hamka, ya, iaitu proses pembelajaran beliau. Maka meluaskan pembacaan dan menulis adalah di antara proses yang penting ke arah itu. Maka saya ucapkan tahniah kepada semua yang berpartisipasi dalam projek ni, sebab saya pun tak tahu, tak perasan sangat, sekali imbas macam tu je. Rupanya penyertaannya berjalan, banyak karya dihantar, dan tahniah juga kerana berjaya membukukannya. Pengalaman saya sendiri masa buku pertama keluar dulu, aku terima nikahnya, basically saya tulis macam tu sahaja, dan saya tak tahu bagaimanakah buku itu nanti akan bergerak dan hidup di dalam masyarakat. Tapi buku itu pergi jauh lebih daripada yang saya sangkakan. Maka sebab itulah pepatah Arab ada menyebut al-bidayatu nisfu syai', ya, permulaan kepada sesuatu adalah separuh daripadanya. Once you dah mula, separuh dah selesai. Once dah ada buku, maka separuh proses untuk menjadi penulis sudah pun selesai. Sambutlah dengan karya-karya dan tulisan-tulisan yang seterusnya. Dan menulis tidak ada cara lain melainkan kena banyak membaca, banyaklah menulis. Maka teruskanlah usaha-usaha yang seperti ini. Mudah-mudahan program-program yang seperti ini dapat diperbanyakkan lagi pada masa-masa yang mendatang, sama ada meramaikan pembaca buku ataupun membanyakkan buku di tempat yang ada pembaca dan tak ada buku. Ya, so dua-dua tu memerlukan belaka. Ada tempat tak ada buku tapi ramai nak baca, terutamanya di kawasan pedalaman, ya. Tapi di kawasan bandar banyak buku tapi tak ada pembaca. Maka dua-dua kena diusahakan untuk membanyakkan buku dan meramaikan pembaca buku. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah untuk menjadi Hamka? Okay, persoalannya, bagaimanakah untuk menjadi Hamka? Kalau Ustaz Fawaz waktu berjumpa dengan beliau, dia pernah cakap Hamka ni dia punya, Allah nak tunjuk dia zaman keterbatasan sumber. Dalam keadaan zaman dia macam tu, dia boleh hasilkan banyak karya-karya dengan keterbatasan rujukan semua. Baik, ala kulli hal, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang baik, orang yang berilmu, beramal. Nasihat untuk ulah sendiri, kan? Okey, baik. Dan seterusnya, saya teringat kata-kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, qad yuftahul mafdul ma la yuftahul fadil. Kita melihat orang yang terdahulu hebat, tetapi jangan kita tutup hijab sampaikan kita tak boleh jadi orang hebat. Boleh jadi, kita yang sekarang ini boleh jadi. Okey? Okey? Faham? Qad yuftahul mafdul ma la yuftahul fadil. Ala kulli hal, kita akan berehat. Okey, untuk tandas ada di sekitar sini. Kalau kata solat di dewan sana dan juga di sana. Okey, untuk surau solat, dan seterusnya kita akan bertemu kembali pada pukul 2 untuk slot yang terakhir bersama di sana soal jawab. Mohon maaf atas terkasar bahasa, terlanjur kata. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih dengan surah Al-Subhanakallah.